Alright, jadi kaya dengan SKV. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya lah. Nama saya Wahid bin Abdul Rashid. Saya merupakan founder kepada Green Matrix. So dekat belakang saya ni saya punya office. So Green Matrix ni kita adalah platform tempahan kereta sewa. Kalau nak tempah kereta sewa boleh pergi dekat kita punya website gogreenmatrix.com. So untuk makluman, bisnes kereta sewa masih lagi berjalan, tetapi sekarang ni saya dah hand over bisnes tu dekat kawan saya lah. So segala tempahan semua dia yang urus lah. And then macam company saya sebenarnya Sebelum Covid lagi, 2019 saya dah jual dah semua kereta. So kita just fokus ambil booking, and then kita ambil commission sikit, and then balance tu kita bagi-bagilah dekat pengusaha kereta sewa yang ada. Alright. And then sekarang ni sejak daripada Februari 2021 saya join SKV, dan sekarang ni insyaAllah lah saya fokus kepada bisnes SKV. Alright, so sebelum tu saya nak check pada yang menonton saya ni, gegar sikit. Ada tak yang boleh mendengar suara saya dengan jelas, video semua clear? Kalau boleh dengar, cuba komen. Alright. Saya naikkan sikit. Test 1 2 3, test 1 2 3. Boleh dengar. Okey. So pagi ni nak cerita apa? Pagi ni saya ada banyak cerita sebenarnya. Tapi and then sambil-sambil tu kalau you all ada soalan nak tanya, boleh tanya je lah. InsyaAllah saya cuba jawab. Okay, so SKV ni apa? Mana saya punya brochure? Sekejap. So sekarang ni saya menjadi ejen SKV. Jual produk apa namanya? Ni saya jual produk company ni. SKV ni dia jual suplemen kesihatan lah, dan dia fokus kepada produk untuk kencing manis. So saya join SKV pada Februari 2021, dan saya punya jualan lah tahun lepas, alhamdulillah. Sekejap saya cari tahun lepas saya punya jualan dalam ni saya punya jualan 3.5 juta, alhamdulillah kan. And then total commission lah, bonus dalam 250,000. Okay, macam mana nak jadi macam Sir? You boleh pergi dekat saya punya bio. You screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, cakap you nak jadi ejen. Alright. Macam sekarang ni, bila you daftar je, HQ bagi training lah. Macam saya sama je macam orang lain. Lepas daftar, HQ bagi training selama 5 hari. Training tu dia buat dalam grup Telegram je. And then HQ juga dia sediakan video-video tutorial. You boleh tengok lah video-video tutorial yang disediakan. And then macam setiap minggu ada macam training lah, product knowledge. Product knowledge. You boleh tengok apa video-video yang tu, and then sambil-sambil belajar. And then macam saya bila saya daftar je, apa yang saya buat adalah saya beli semua produk SKV dan saya cuba. Dan alhamdulillah saya nampak produk SKV ni memang membantu, memang berkesan lah. Contohnya macam saya sebelum ni, saya ada masalah berat badan. Saya dah cuba macam-macam produk, tapi macam tak berkesan lah. Tak berkesan tu sebab apa? Dia macam orang yang jual produk tu dia tak ada knowledge. Contohnya produk kurus kan. Saya belilah produk kurus. So sebenarnya kalau kita nak kuruskan badan ni, dia kena ada kombinasi lah. First kali kita kena stop gula. Lepas tu kita
kena kira macam kena elakkan lah makanan-makanan yang boleh menggemukkan, macam benda-benda makanan proses, makanan yang bertepung kan. And then kita gunakan suplemen untuk macam SKV dia ada satu produk lah, nama dia Nutrel. So Nutrel tu untuk cuci kita punya usus. And then sekejap saya off ni. Okay. Alright, so and then kita amalkan benda tu, alhamdulillah lah, memang berkesan lah. Macam saya sebelum ni berat saya 81 kilo dan dalam masa 2 bulan lah saya turun dalam 10 kilo. Tapi yang tu masa tu saya buat masa bulan puasa lah. And then selepas bulan puasa saya makan melantak balik. And then berat naik tapi tidaklah sampai 81 kilo. Berat badan saya maintain 75 kilo. Saya ni sekarang ni saya pakai macam monopod ni, dia letak kat saya pinggang tau. You all nampak goyang-goyang ke? Goyang-goyang tak? Macam goyang-goyang sikit kan. Alright, tapi tak apa. Okay, so sekarang ni saya mencari sesiapa yang nak jadi ejen SKV. Modal dia kalau you duduk dekat Semenanjung, modal dia RM65 40 sen. Kalau dekat Sarawak RM66 40 sen. Kalau Sabah RM71 30 sen. Kalau Singapura RM81. So saya mencari sesiapa yang nak join team saya. Alright. Okay, siapa yang nak join, siapa yang nak jadi ejen, boleh screenshot video ni, komen nak screenshot video ni dan WhatsApp saya. WhatsApp saya cakap yang nak jadi ejen lah. Alright. Okay, so macam mana saya buat? So mula-mula saya beli semua produk, and then saya guna produk. And then bila saya nampak produk tu berkesan, so saya share lah. And then salah satu lagi produk yang saya guna adalah produk kopi. Sekejap saya tunjuk. Kopi. Ni. Kopi ni. So kopi ni dia kopi 4 in 1. Dia tidak ada gula tau. Dalam dia ada kopi Arabica, dia ada herba tunjuk langit, ubi jaga dengan creamer lah. Dan creamer dia ni creamer yang kira creamer yang high quality lah. Biasa dekat luar sana banyak kopi-kopi 3 in 1, 4 in 1, tetapi dia menggunakan creamer yang low quality. Yang itu yang tak bagus. So kopi daripada SKV ni dia 4 in 1, tidak ada gula. Dan kalau you minum, you jadi kurang lapar. Kopi ni kan, kopi ni. So ramai yang dah cuba kopi ni. Bila dia dah cuba, dia macam hari-hari dia nak rasa. Ada tak sesiapa yang dah pernah cuba kopi ni? Kopi ni harga dia satu kotak ada 20 sachet, RM30. RM30. So maknanya satu sachet ni RM1.50 lah. Macam saya, kopi ni memang kalau pergi mana-mana saya akan bawa. Kalau saya pergi kedai mamak ke apa semua, kalau saya rasa nak minum kopi, saya just order air panas, bancuh kopi je kan. Alright. Kalau minum kopi tu boleh handsome macam abang tak? Alamak. Tak adalah, biasa je kan. Tapi kopi ni boleh membantulah. Boleh membantu untuk macam mengawal nafsu makan. Dulu saya kira macam satu hari tu boleh makan 4-5 kali lah. Tapi bila saya minum kopi ni, satu hari dalam 2 kali, paling banyak saya makan 3 kali lah. So dia boleh membantu untuk menurunkan berat badan. Masa mula-mula saya join tu, saya fokus jual kopi lah. Jual kopi ni senang jual kopi ni. Sebab apa? Dekat luar sana ramai orang suka minum kopi kan. Alright. Okay, so sekarang ni ada tak sesiapa yang nak jadi ejen SKV? Modal dia RM65.40 je. RM65.40 untuk Semenanjung. Kalau dekat Sarawak RM66.40. Kalau dekat Sabah RM71.30. Kalau Singapura
RM81. Dan insyaAllah kita akan masuk ke Indonesia dalam bulan Februari nantilah. Alright. Alright, sedap kopi ni. Okay, so kopi ni dia ada dua lah. Satu yang ada gula, satu lagi yang tak ada gula. Saya yang ada gula tu saya tak minum lah. Saya kalau boleh saya nak elakkan ambil benda-benda yang bergula. Okay, so kopi ni kalau you ada kencing manis, you boleh ambil kopi ni. Kopi Afia Zero. Alright, nak say okay, boleh. Isi saya memang hari-hari kan, hari-hari minum kopi ni. Kan memang best lah. Dia rasa dia 10 kali ganda lebih sedap daripada kopi-kopi yang dekat kedai-kedai kopi mahal tu. Memang sedap. And then dia selamat dan dia juga boleh membantu untuk kuruskan badan. Alright. Saya guna 2 produk lah, 3 produk untuk turunkan berat badan. Sekejap saya ambil brosur dia. Satu untuk turunkan berat badan. Yang ni you pernah tengok dah ni. Yang ni ni saya gunakan Zero ni. So Zero ni dia pemanis lah, dia stevia, tetapi dalam dia ni ada chromium picolinate. So chromium ni fungsi dia macam orang gemuk ni, punca dia adalah dia ada masalah rintangan insulin lah. So badan dia menghasilkan insulin. So bila insulin tu tidak tidak efektif, so insulin tu bertukar menjadi lemak kan. So that's why dia gemuk. So lemak ni first kali dia akan berkumpul dekat perut. So macam saya dulu, memang perut saya buncit kan. Siapa kat sini yang ada masalah perut buncit? Kan? Alright. Macam saya sebelum ni, saya nak kempiskan perut, macam-macam produk lah saya guna, tapi tak jalan kan, tak jalan. And then bila saya gunakan produk SKV, saya potong gula dan saya gantikan dengan Zero ni, saya boleh nampak perut saya memang kempis. 2 bulan je boleh nampak. Sebab apa? Dalam ni dia ada chromium. So chromium ni dia bagi macam kita punya insulin tu lebih sensitif. So bila insulin dalam badan kita tu lebih sensitif, badan kita tidak perlu menghasilkan lebih banyak insulin, dan badan kita bertukar menjadi daripada mod simpan lemak kepada mod bakar lemak. So yang ni kalau you nak kempiskan perut, you guna yang this one. Alright, so yang ni harga dia kalau you beli sebotol RM60. And then dia ada juga yang package pack combo 3 botol 120. Satu botol ni dalam RM40 je lah. Alright, so yang ni dia dekat luar sana ada banyak stevia kan, tapi yang dekat luar sana dia hanya stevia. Dia tidak ada apa-apa bahan tambahan dalam ni. Tapi yang SKV punya dia ada 3 benda. Dia ada stevia, dia ada chromium, dia ada biotin. So chromium tu yang boleh membakar lemak. So saya dah guna produk ni dah 10 bulan. Alhamdulillah memang tak ada masalah apa-apa. Alright. Okay, so siapa kat sini yang ada masalah, macam siapa yang ada masalah berat badan kan, perut buncit apa semua. Dan and then satu lagi saya guna yang this one. This one ni untuk cuci you punya usus. Alright. So kalau you tengok perut you besar kan, gemuk, buncit apa semua kan. So biasanya lah dalam kita punya perut tu, dalam kita punya usus ada kerak najis lah. So kerak najis tu kalau tidak dibuang, dia sangat bahaya. Sebab apa? Dia tu dah jadi toksin. So dia akan start masuk dalam kita punya salur darah apa semua, dan boleh menyebabkan macam-macam penyakit lah. Macam kita selalu demam, nafas berbau, lepas tu badan berbau, and then macam ada setengah-setengah orang boleh bertukar menjadi kanser. Alright, so yang ni you boleh gunakan untuk cuci you punya usus. Kalau you minum ni seminggu pun you boleh nampak kesan. Sekarang ni dia ada pack trial, 3 sachet RM20. Kan? Kalau beli yang
pack yang normal tu, satu kotak tu dalam ada 20 sachet, RM105. So produk ni you jangan risau, ada KKM, ada Jakim, dan dia diformulasikan oleh founder dia, Dr. Said. Memang selamat. Alright. So you nak beli pun boleh, you nak jadi agent pun boleh. So saya gunakan tiga produk ni lah untuk kuruskan badan. Yang ni untuk saya stok gula, dan saya guna ni untuk kalau nak manis lah, kalau nak baju air teh ke, kopi ke, nak masak ke, boleh. Lepas tu yang ni saya gunakan untuk cuci saya punya usus. Yang ni kalau you minum, InsyaAllah 3 ke 4 kilo boleh hilang lah. Alright, lepas tu saya guna juga kopi ni. Kopi ni dia, yelah, saya sebelum ni saya suka minum teh tarik kan, minum teh tarik. Tapi sekarang ni saya dah tak minum teh tarik. Kalau pergi kedai mamak pun order teh tarik dah macam dah tak boleh. Sebab apa? Yang ni lagi sedap daripada teh tarik. So yang ni saya gunakan untuk kurangkan rasa makan. So 3 produk ni yang saya guna untuk turunkan berat badan. So you all kalau berminat nak beli pun boleh, nak jadi ejen pun boleh. So sekarang ni saya mencari sesiapa yang nak jadi ejen. Gastrik boleh, tapi make sure you jangan minum perut kosong lah, kan. And then gastrik sebenarnya SKV pun dia ada produk untuk gastrik tau. Ya, saya untuk gastrik, untuk GERD apa semua, this one Radiant. Yang ni dia collagen lah. So kalau orang ada gastrik, you boleh guna this one. Produk you jangan risau, memang selamat. Memang ada KKM, dan produk ni dah lama lah, dah 12 tahun dekat market. Macam mana nak jadi ejen? Kalau you nak jadi ejen, you komen nak dekat sini. Lepas tu you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap nak jadi ejen. Modal nak jadi ejen murah je, RM65.40 untuk Semenanjung. Untuk Sarawak RM66.40, untuk Sabah RM71.30, untuk Singapura pun boleh, orang Singapura pun boleh. Kan? So produk SKV ni boleh dijual dekat Malaysia dan juga Singapura. Actually Indonesia dah ada, tapi untuk sistem ejen belum buka lagi. InsyaAllah bulan Februari kita akan start buka untuk Indonesia. Alright. So saya join SKV ni pada bulan Februari, tahun lepas. So masa saya join, saya cerita sikit sebelum saya join tu saya buat apa. Sebelum saya join tu saya buat bisnes kereta sewa lah. Sebelum saya buat kereta sewa tu sebenarnya saya kerja government. Saya kerja sebagai pensyarah lah dekat universiti dekat Sarawak. And then masa saya start bekerja tu, kopi ni produk dia semua ada KKM, tetapi produk dia ni semua dibuat daripada bahan-bahan semula jadi, bahan-bahan makanan. So SKV memang submit produk dia ni kepada KKM, dan KKM serahkan produk-produk ni dekat bahagian makanan. So dia macam KKM ni dia ada dua tau. Dia ada dua department. Satu department farmasi, satu lagi department makanan. So produk-produk SKV ni semua dihantar ke bahagian makanan. So bahagian makanan memang tak susah pun nak dapatkan kelulusan. Sebab apa? Produk-produk ni diperbuat daripada buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Kan, dia bukannya ada bahan kimia ke, kan. Alright, so tak ada masalah. Okay, so saya sebelum saya buat bisnes kereta sewa tu, saya bekerja government. And then masa saya bekerja tu macam biasa lah kan, buat hutang pun semua. So saya ada masalah hutang lah. And then memang gaji saya tu habis bayar hutang je. And then saya pun tiap-tiap malam tak boleh nak tidur. Sebab apa? Fikir mana nak cari duit lagi, And then saya minum dulu. Ni salah satu produk SKV Fitech. Yang ni untuk kencing manis lah. Alright. So ada tak sesiapa sini ada masalah kencing manis, ada family ke, mak ayah kan? Okey, tapi yang ni sebenarnya botol recycle, botol kosong. Saya dah campur air kosong dan saya letak Fitech lah.
Alright, kan satu botol ni 180. Alright, so masa tu cerita ni tahun 2005 lah, 2005. Siapa kat sini yang bekerja makan gaji dan dia ada masalah hutang? Duit gaji dia tak cukup. Ada tak kat sini? Tak kisahlah kerja government ke, kerja swasta ke, kerja, duit tu habis bayar hutang je. Ada tak kat sini yang ada masalah macam tu? Cuba komen sikit. So saya masa saya bekerja tu, memang duit gaji saya memang habis bayar hutang je lah. Okay, and then saya pun sebenarnya saya cuba macam-macam bisnes lah. Saya pernah jual baju jersey kan, jersey tiruan kan. Saya pernah jual seluar jean Levi's tiruan. Lepas tu saya pernah buka ladang sawit. Saya pernah beli excavator, sewakan excavator. Lepas tu saya pernah jadi ejen minyak hitam. Saya pernah buka kedai runcit kan. Saya pernah buka gerai minuman tepi jalan. Dekat 10 bisnes jugalah saya cuba buat. Saya ingat boleh tambah pendapatan. Bukan tambah pendapatan, tambah hutang. Sebab apa? Setiap kali saya nak berniaga tu saya berhutang. Saya berhutang kan. So last hutang saya bertambah. Kira macam kerja bayar hutang je lah. Semua orang berhutang tuan, tak cukup duit. Ada bang saya ni. Okay, so tapi itulah saya terus mencuba sampai dia macam nak berniaga ni, kita cuba je. Mungkin sampai satu masa kita jumpa bisnes yang sesuai dengan kita. So saya buat bisnes dekat 10 bisnes. 9 tu mostly jahanam, melingkup. And then satu bisnes je yang nampak hasil lah. So daripada bisnes kereta sewa kan. Alright. And then saya start bisnes kereta sewa tu tahun 2006. Sekejap saya adjust sikit. Ni. Alright. Okay. So saya start bisnes kereta sewa tu tahun 2006. You all ni boleh dengar tak suara saya dengan jelas? Okay, so saya start bisnes kereta sewa pada tahun 2006. Masa tu saya beli kereta lah 2 biji. Saya ada bawa buku dia. Ni. Nak tengok tak kereta yang saya beli masa saya start bisnes kereta sewa? Inilah kereta yang saya beli, 2 biji kereta sewa. Yang warna putih ni harga dia 9,500. Yang warna kuning ni harga dia 7,500. Saya beli kereta ni, saya sewakan lah. Tapi along the way masa saya buat bisnes kereta sewa tu, macam-macam bisnes saya cuba buat. Semua melingkup. Tapi tahun 2006 bulan November saya decide untuk mulakan bisnes kereta sewa. Kenapa saya start bisnes kereta sewa? Sebab saya bekerja kat universiti. Lepas tu saya nampak ada peluang sebab apa? Student saya ni dia mencari orang yang buat servis kereta sewa. And then dalam masa sama saya ada macam staff universiti dekat tempat saya bekerja tu. Memang ada staff yang mencari kereta sewa. Sebab apa? Staff ni diorang ni kerja kontrak. Kontrak dia setahun 2 tahun kan. So diorang ni tak nak beli kereta. So diorang kalau boleh diorang nak sewa kereta. Dan diorang nak sewa kereta murah-murah je, 400, 500 kan. Tak apa, kereta buruk-buruk pun tak apa. Janji diorang just nak pergi kerja je. So dia nampak So saya nampak benda ni boleh. So saya beli kereta ni, saya sewakan lah. Dan alhamdulillah rezeki saya dalam bisnes kereta sewa bermula dengan 2 biji kereta. Tahun 2000 saya start bisnes kereta sewa 2006. Tahun 2010 saya dah ada 70 biji kereta. Tu rezeki saya lah. And then 2011 saya berhenti kerja. And then saya memang betul-betul fokus kepada bisnes kereta sewa lah. And then tahun 2011 macam tu saya start buka cawangan lah. Buka cawangan tu saya menggunakan sistem licensing. Dia macam franchise jugalah. Siapa-siapa yang nak buat bisnes kereta sewa, saya ajar dia. Saya sediakan sistem. And then
Diorang beli kereta lah, diorang beli kereta apa semua, saya ambil macam royalty sikit lah, dalam 2.5% macam tu kan. So daripada sistem licensing tu, alhamdulillah saya boleh buka cawangan dekat Miri, dekat Kuching, dekat KK, dekat KL, Langkawi, Perak kan. So dalam masa setahun saya dapat buka 9 cawangan, kan, minta link. So macam mana you nak daftar? Macam mana you daftar? You pergi dekat saya punya bio, you boleh WhatsApp saya. Alright. Ada ke nak dengar cerita saya ni? Ada ke yang nak dengar cerita saya? So saya ni dulu orang kerajaan, kerja government dan alhamdulillah saya dah berhenti kerja dan saya buat bisnes. Tapi itulah, bisnes ni kita ingat boleh maintain macam biasa, tapi sebenarnya bisnes ni ada jugalah hujan. Alright, mantap bang. Alright. So tahun 2012 tu saya buka cawangan, dan bila saya buka cawangan tu, saya sebenarnya tak terfikir pun nak jadi jutawan, nak kembangkan bisnes pun tak terfikir langsung. Saya masa saya buat bisnes kesewa tu, target saya nak duit RM300 je. RM300 sebab apa? Duit gaji saya memang saya dah tersontok dah dengan hutang. Duit gaji saya tu memang habis bayar hutang je. Bayar hutang motor, bayar hutang kereta, hutang kad kredit, personal loan, memang dah tersontok dah. Alright, tengah kusyuk dengar tuan, ramai view ni. Okey. Sambil-sambil tu, ramai-ramai ni saya sedang mencari sesiapa yang nak join team saya, siapa yang nak saya bantu. Sekarang ni saya adalah ejen SKV, dan so far alhamdulillah lah, tahun lepas saya punya total sale 3.5 juta. Dan saya punya keuntungan lah dalam 250,000 lebih lah. Dan saya sekarang ni mencari sesiapa yang nak join team saya, untuk saya guide, untuk saya bantu. Saya nak make sure dalam masa 12 bulan, orang ni dia boleh buat profit lah RM20,000 sebulan. Saya mencari sesiapa yang nak saya bantu. Ada tak sesiapa yang nak saya bantu? Yang nak tambah pendapatan, yang nak settlekan hutang, yang nak berniaga kan? Ada tak? Kalau ada, komen nak. Lepas tu you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya. You cakap nak jadi ejen. Modal nak jadi ejen SKV RM65.40 je. Kalau you duduk dekat Semenanjung. Kalau you duduk dekat Sarawak, RM66.40. Kalau dekat Sabah, RM71.30. Kalau dekat Singapura, RM81. So saya mencari tim untuk saya bimbing. Saya nak make sure diorang ni dalam masa 12 bulan dia boleh buat profit RM20,000 sebulan. Saya dah ada ejen yang buat profit RM50,000 sebulan. Siapa yang nak, komen nak, screenshot video ni and then WhatsApp saya. Pergi dekat saya punya bio, WhatsApp. Saya mencari tim. Sekarang ni saya ada lebih kurang 600 orang. So saya tahun ni saya target lah, saya nak cari dalam sebenarnya dalam 2,400 orang. 2,400 orang. So tahun lepas saya dapat rekrut 600 orang. So ada ejen saya yang dah buat profit RM50,000 sebulan. Okey bang, boleh tanya? Boleh. So SKV ni dia jual produk untuk kencing manis, tapi dia ada beberapa produk lah. Dia ada produk untuk kuruskan badan, dia ada produk untuk kencing manis, dia ada produk untuk peremajaan, dia ada kopi, dia ada vitamin kan. So produk dia memang bagus, memang formulasi daripada doktor. Ini dia punya founder dia. Kan founder. Kalau you nak tahu lebih lanjut, you boleh pergi dekat website dia skv.com. You boleh tengok produk-produk dia. Founder dia ni yang pakai spek mata, Dr. Syed, dan yang baju merah ni isteri dia, Puan Kartika Wati. Diorang ni memang sangat bagus, memang sangat nak tengok ejen dia berjaya. Dan yang ni partner ni adalah duta SKV seumur hidup. Tangan kenapa bang? Tangan saya ni, saya hari-hari saya buat live, lepas tu saya pegang monopod tau. Lepas tu kira macam mungkin berat, so dia efek dekat saya punya ni, dekat saya punya pergelangan ni. So saya tak adalah patah, cuma kalau boleh saya nak kurangkan bengkok kan. Alright.
So sekarang ni saya dah tak pakai tu. Saya pakai macam dekat pinggang saya ni ada macam dipanggil apa, holder lah, holder. Nampak? Saya sebenarnya saya pakai monopod, tapi monopod tu lekat dekat saya punya pinggang. Kan? Lenguh kan. So saya tapi itulah nampak gegar-gegar sikit kan. Alright, so sekarang ni saya mencari sesiapa yang nak jadi ejen. Ada tak sesiapa yang nak saya bantu? Alright. Saya dah jadi OKU sebab kencing manis SKV boleh bantu tak? Oh, Allahuakbar. Jadi OKU kenapa? Kena potong kaki ke? Okay. So SKV ni tak kisah you belum kena kencing manis pun boleh, you dah kena kencing manis pun boleh kan. Tapi macam sekarang ni kalau masih ada kencing manis, so you boleh gunakan. Sebenarnya kencing manis ni dia tak adalah susah mana kan. Dekat luar sana lah banyak sangat lah. Kena keto lah, kena tu lah apa semua kan. So macam SKV ni dia punya formula, dia nak settlekan kencing manis. First kali you kena make sure you punya usus tu bersih lah kan. Kenapa dia kena make sure usus tu bersih? Sebab apa? You nak makan suplemen, you nak ambil suplemen. Kalau orang kencing manis ni biasanya dia punya usus tu kotor gila. Kotor gila. So bila dia makan ubat ke, dia makan suplemen, ubat dengan suplemen tu usus dia tak boleh nak segap. Kan? Lepas tu, so that's why SKV dia buat satu produk nama dia Nutrel. Kan? Nutrel. So you minum ni memang dia akan cuci you punya usus. Lepas tu you minum ni. You minum Phytech ni. Phytech ni dia fungsi dia adalah untuk repair sel. Sebab apa? Orang kencing manis ni dia punya sel tu dah start rosak. That's why bila dia luka je, memang luka tu lambat sembuh. Sebab apa? Sel dia tu dah rosak. Dan yang ni fungsi dia untuk ni. So kita ada banyak testimonial. Macam orang ni kaki dah hampir nak kena potong, dah luka kan, pergi hospital, doktor cakap kena potong. So dia minum yang ni, tiba-tiba daging tu tumbuh balik. Kan? Alright, so sebelum you kena potong kaki, make sure you macam kita sekarang ni, gaya hidup kita, pemakanan kita makan banyak benda yang tak sihat lah kan. So that's why macam-macam penyakit. So macam SKV ni dia sediakan suplemen. So bila kita makan suplemen, walaupun kita makan benda-benda yang boleh menyebabkan radang kan, tapi suplemen dia macam neutral kan. So suplemen ni dia ada bahan anti radang. Okey, berapa harga? Okey, berapa harga? Macam produk ni, kalau macam ni, kalau you beli satu-satu mahal, mahal. Yang ni satu botol ni 180. Kalau you beli 2 botol 260. Kalau you nak beli saja pun boleh, tak ada masalah. Saya lagi suka sebab apa? Saya punya komisen tu banyak lah. Tapi kalau you nak jimat, kalau you kekurangan bajet, you boleh jadi ejen. Jadi ejen, kalau you beli untuk diri you sendiri, you boleh dapat dalam first kali you dapat 10% lah. Lepas tu kalau you beli lebih pada RM1,000, you dapat 15%. Macam saya guna, saya promote, saya punya sale pun dah lebih RM500,000 sebulan. So saya punya commission pun dah 40%. So mostly produk-produk SKV saya guna free je. Kan, dan saya tak ada masalah kesihatan apa-apa. Cuma saya nak make sure janganlah sampai dah kena penyakit barulah nak ambil suplemen kan. Alright, salam hadir. Nak beli kad dad, dia tidur je, letih memanjang. Betul. So siapa-siapa ada family ke mak ayah ke yang ada kencing manis, you bagi. Saya ada seorang ejen ni, mak dia ni kencing manis tau. Mak dia kencing manis. So anak dia ni beli macam-macam produk lah untuk kira macam kawal dia punya kencing manis mak dia. Macam-macam lah beli yang produk kalau sana. Tapi mak dia ni dia tak boleh, dia minum sikit dia tak boleh. Sebab apa? Rasa dia tak sedap kan. Saya pun ada juga cuba produk-produk lain kan. Memang kadang-kadang rasa dia, bau dia memang pelik kan. Memang tak boleh. So macam ejen saya ni, dia bagi lah macam mana. Beli pula mahal-mahal. Ada yang sebotol tu sampai 400, 500 kan. Beli mahal-mahal, bagi mak dia tak boleh minum. Sebab apa? Tak sedap kan.
Lepas tu anak dia pun cubalah produk SKB, bagi dekat mak dia. Mak dia boleh makan. Bagi ni boleh yang ni you bancur, bagi mak dia boleh minum. Lepas tu bagi anak dia, bagi yang ni Phytech, mak dia boleh minum. Kan? So produk SKB ni dia punya kelebihan dia sedap. Lepas tu mak dia ni dulu ada kuku dia ni macam dah bernanah tau. Bernanah apa semua dah buruk kan. So orang kecil manis ni, bila dia ada luka sikit, lepas tu dia punya luka tu dia akan membesar. So silap akhir bulan memang kena potong lah. So mak saya punya ejen ni, kuku dia dah buruk, memang ada keluar nanah, memang bau busuk. Lepas tu dia bagi Phytech ni dekat mak dia. So apa yang berlaku tuan-tuan? Apa yang berlaku? Daging dekat kuku tu start tumbuh balik dan kuku dia jadi cantik balik. Kan? So produk ni you jangan risau. Memang selamat, sebab apa? Formulasi doktor, ada KKM dan ada JAKIM. Siapa yang nak beli, kalau you nak beli, you boleh pergi dekat saya punya bio, WhatsApp saya. Macam mana nak jadi ejen? Kena bayar ke dulu nak jadi ejen? Okey, macam mana you nak jadi ejen? You screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap nak jadi ejen. Okey, modal nak jadi ejen RM65.40 je untuk orang Semenanjung. Lepas tu kalau you duduk dekat Sarawak RM66.40. Kalau you duduk dekat Sabah RM71.30. Kalau you duduk dekat Singapura RM81. Okay, you bayar tu, nanti you dapat produk tau. You dapat produk, sebenarnya dia tak ada modal pun. Dia cuma nak make sure dia nak bezakan you nak jadi ejen ataupun you nak jadi customer. So kalau macam orang nak jadi ejen, dia akan daftar lah. So you bayar yuran tu, and then you dapat satu produk Defend ni. Yang ni harga dia RM60. Untuk Sabah dia mahal sikit lah, sebab apa? Postage tu. Alright, lepas tu lepas you daftar, and then macam HQ akan contact you, dia akan bagi training lah selama 5 hari. Training tu dia buat dalam grup Telegram je. Lepas tu macam SKV pun dia ada sistem pembelajaran lah, dia panggil Learning Management System. So you boleh log in dekat you punya sistem, dekat you punya account, you boleh tengok video-video tutorial. You boleh belajar macam mana nak buat marketing, macam mana, semua dah lengkap. Lepas tu macam setiap minggu pun HKV dia ada macam training lah, product knowledge dalam Facebook group. And then macam bahan-bahan marketing, poster, video, copywriting, semua bagi. You just copy paste je. And then the best part adalah bila you jadi agent, you boleh belajar. You boleh belajar gaya hidup sihat. Sebab apa? Dekat luar sana ramai orang sakit. Dia punca dia tak tahu. Dia tak tahu apa benda nak makan, apa benda nak elak, apa suplemen yang dia kena makan. So that's why dia jadi masalah. Kalau Brunei kita belum buka lagi lah. Belum buka lagi. Alright. Okay, so cuma Brunei, kalau orang Brunei, you WhatsApp saya, nanti saya minta team saya dekat Sarawak contact you. You kena bayar kos postage lah, mahal sikit. Orang Brunei, sebab apa? Kita kena hantar daripada Malaysia ke Brunei, dia punya kos tu mahal sikit lah. Belum ada ejen, belum buka lagi ejen untuk Brunei. Orang Brunei boleh, tapi ejen belum buka lagi. Cuma ada jugalah orang Brunei ni, dia daftar, lepas tu digunakan alamat Malaysia, and then daripada Malaysia tu ada orang hantar lah. So kos dia tu agak mahal jugalah kan. Boleh. Kalau nak beli boleh, tak ada masalah kan. So nanti tim saya kat Sarawak dia akan pun. Tapi tim saya kat Sarawak pun check harga nak hantar ke Brunei tu boleh tahan juga mahal lah. Kalau you sanggup bayar, tak ada masalah. Okay, untuk gastrik ni you kena cuba ni. You kena cuba this one. Radiant. Tapi gastrik ni sebenarnya you kena kontrol makan lah. Saya ada juga tengok ada doktor-doktor share punca gastrik ni, you makan banyak sangat produk-produk yang susu. So macam you pergi minum susu segar tu tak ada masalah. Susu proses kan. Macam kita pergi pasar raya, kita beli susu kan. Susu tu sebenarnya bukannya susu original. Susu tu dia dah campur macam-macam. So susu tu kadang-kadang bahaya. Lepas tu kalau you suka makan cheese kan, produk-produk yang cheese tu, itu yang menyebabkan gastrik, GERD.
Alright. So first kali you kena stop lah makan benda-benda yang boleh trigger gastrik dengan GERD ni. And then you boleh ambil Radiant ni untuk repair you punya usus. Sebab apa? Di dalam ni dia ada vitamin C yang tinggi. So dia macam, kalau macam gastrik ni, dia punca dia tu dia ada satu bakteria lah, apatah H. pylori macam tu. So yang ni dia boleh membunuh lah bakteria yang menyebabkan gastrik. Tapi you kena kontrol juga makan. Jangan makan merepek-repek. Macam ada setengah orang tu dia suka makan Maggi, dia suka makan benda-benda proses. So benda tu yang merosakkan perut dia. And then you kena banyak makan makanan segar lah, sayur kan. And then you ambil suplemen. And then elakkanlah makanan-makanan proses ni. Sebab apa? Yang tu yang merosakkan you punya perut. Alright. So dia sebenarnya dia tak kisah tau you duduk dekat Sabah ke, Sarawak ke, Semenanjung ke. Sebab apa? Macam saya boleh jual dekat satu Malaysia dan Singapura. Kan? Macam saya duduk dekat Selangor, saya punya customer ada yang dekat Sabah, ada yang dekat Sarawak, ada dekat Singapura. Tak ada masalah. Kan? Yang janji you rajin je. Kalau you duduk dekat Sabah, bukannya you jual dekat orang Sabah je. You boleh jual dekat satu Malaysia. Dan the best part adalah you tidak pegang barang. You tak pegang barang, you macam you promote, you guna produk, you promote. Kalau ada orang nak order, you submit order melalui sistem, and then HQ yang akan hantar. Kan? Saya ejen Sabah, kan? Orang Sabah tak ada masalah. Sebab apa? Orang Sabah boleh jual dekat orang Semenanjung. Orang Semenanjung boleh jual dekat orang Sabah, tak ada masalah. Sebab apa? Ejen tak perlu pegang barang. Alright. So saya mencari sesiapa yang nak jadi ejen. Ada tak? So macam saya ada ejen yang dah buat tahun lepas lah, ada 2 orang ejen saya yang dah jadi jutawan. Saya tunjuk dia punya gambar. Alright. So yang ni, okay, ini saya punya ejen. Ini saya punya ejen bawah saya, Tuan Syamim. Tuan Syamim ni dia punya jualan tahun lepas 2.25 juta. Syamim ni sebenarnya dia dah ada bisnes tau. Dia dah ada bisnes, tapi bisnes dia tu kira agak struggle. And then dia join SKV. And then dia nampak peluang ni, dia buat betul-betul. Tahun lepas dia punya jualan dia 2.25 juta. Dan dia punya, and then company lama tu dia dah jual dah. So sebab apa? Dia nampak profit bisnes SKV ni lagi besar daripada bisnes dia sebelum ni. Ni saya punya team dah jadi jutawan. Tahun lepas dia punya jualan 2.25 juta. Kan? Alright, ada tak sesiapa yang nak saya bantu? Ada tak? Saya target siapa yang join saya ni, dalam masa 12 bulan dia boleh buat profit lah, keuntungan RM20,000 sebulan. Alright. Okay, satu lagi saya punya ejen. Ni ejen bawah saya juga. Tapi dia ni bawah Syamim lah kan. Sekejap saya cari dia. Ada banyak lah kan. Ni kot. Ni. Ini ejen bawah saya juga. Nur Nafisah. Nur Nafisah ni sebenarnya dia bawah Syamim. Dia punya jualan 1.1 juta tahun lepas. Dia join bulan Ogos sampai Disember 1.1 juta. Dia ni sebenarnya ejen produk lain. Tapi saya tanya dia kenapa tak fokus produk tu je kan. Dia kata susah Cik Wahid, sebab apa? Dia kena pegang stok kan. Lepas tu banyak stok dia tu yang kira tersadai lah, tak boleh jual kan. Modal berapa tu yang kalau kita daftar tu dapat produk apa? Okey, kalau modal dia, kalau you nak daftar, you pergi dekat saya punya bio, saya bagi detail. Okey. Modal dia kalau you duduk dekat Semenanjung, RM65.40. Kalau Sarawak RM66.40. Kalau Sabah RM71.30. Kalau Singapura RM81. Alright. So bila you daftar, first kali you dapat produk lah. You dapat produk, number dia ni, Defend ni. Defend ni. Produk yang ni harga dia RM60. Alright. So sebenarnya nak jadi ejen percuma je. Sebab apa? SKV dia bagi produk. Cuma produk ni harga dia RM60. Cuma yang lebih-lebih tu kos penghantaran, kos postage.
kan. Kalau dekat Semenanjung RM5.40 je lah. So you dapat produk, lepas tu you dapat training 5 hari, lepas tu you dapat bahan-bahan marketing semua dia bagi, copywriting semua dia bagi. Lepas tu you dapat juga sistem pengurusan bisnes online. So dekat situ you nak submit order boleh, you nak tengok sale you berapa, you nak tengok berapa orang agent you, berapa you punya commission, you boleh tengok semua. Macam tracking number semua you boleh tengok. So SKV dah sediakan 80% SKV dah sediakan. Kita cuma guna produk kita share, kan. Alright, so memang berbaloi. Macam saya lah, tahun lepas saya punya sale 3.5 juta. You bayangkan modal RM65, sale 3.5 juta. And then saya punya profit lah tahun lepas lah, Alhamdulillah dalam 250,000. Ini saya punya sale. Ini saya punya sale tahun lepas. Nampak tak? Modal RM65.40 je, saya dah untung dalam masa 11 bulan 256,000. Kan? Ada tak? And then langsung saya tak pegang stok. Alright, you boleh order dekat saya. Orang Singapura boleh order dekat saya. Nanti saya submit order, nanti distribution center dekat Singapura akan hantar. You jangan risau. You boleh order kat saya boleh. You nak order, you WhatsApp, you pergi dekat saya punya buyer, WhatsApp saya. Alright, sambung cerita saya tadi. Nak dengar tak macam mana saya boleh terjebak? Saya sebelum ni dah elok-elok buat kereta sewa. Macam mana saya boleh terjebak dengan SKV, kan? Okay, tahun 2011 saya berhenti kerja daripada universiti. And then saya fokus kereta sewa lah. And then saya start buka cawangan. Saya menggunakan sistem licensing lah. Bisnes tu Alhamdulillah memang sebulan tu saya punya kira macam untung lah. Saya boleh simpan duit dekat ASB, kan. Tiap-tiap bulan saya boleh simpan RM10,000, kan. Untung tu kira banyak jugalah, RM30,000, RM40,000, kan. Memang masa saya buat bisnes sewa tu saya nak RM300 je. Tapi bisnes tu berkembang sampai setiap bulan lah saya punya keuntungan lah dalam RM30,000, RM40,000. Masa tu saya ada 70 biji kereta. Lepas tu saya pun ada cawangan apa semua. So setiap cawangan tu saya ambil macam royalty sikit lah, dalam 2.5%. And then bisnes tu daripada kira macam 2006 sampailah 2014 lah. 2014 memang bisnes tu memang buat duit. Memang boleh nampak. Saya boleh settlekan hutang, saya boleh simpan dekat ASB, saya boleh beli rumah, kan. Saya boleh beli kereta, saya boleh panggil mak mentua saya duduk dengan saya. So bisnes tu memang nampak duit. Tapi bila masuk tahun 2015, so dah tak nampak duit. Saya bukan nak salahkan siapa-siapa, salah diri saya jugalah. Ada tak nak tahu macam mana saya boleh jatuh dalam bisnes kereta sewa? So tahun 2015 tu sebenarnya bermulalah kejatuhan saya lah. Tapi saya cuba fight, saya cuba bertahan. Last kali masuk tahun 2020 bila Covid datang, memang tak boleh tahan lah, memang jatuh terduduk lah. Alright, ada tak nak tahu? So orang suka cerita tentang kejayaan, tapi saya nak juga cerita tentang kegagalan, kejatuhan. Ada tak nak tahu macam mana bisnes saya ni dah elok-elok buat 4 juta, 5 juta, kan, boleh jatuh melingkup, kan. Ada tak nak tahu? Dan yang ni saya cerita ni, saya tak nak salahkan siapa-siapa, salah diri saya lah. So you dengar cerita ni, you ambil pengajaran. Ada juga ke bang, ejen abang yang fail. Dia sebenarnya selagi you berusaha, selagi you tidak give up, you tidak gagal, kan? You hanya gagal bila you putus asa, bila you give up, bila you berhenti. So sebenarnya selagi you berusaha, selagi you buat, walaupun you belum dapat hasil, you belum gagal lagi. Cuma belum ada lagi. So macam mana-mana bisnes, saya pun pesan dekat saya punya team, apa yang you buat sekarang ni, kesan dia 3 bulan lagi. Banyak orang dia buat, dia baru promote 3 hari, dia tak ada orang beli, dia give up. Dia give up. Bila dia give up, tu gagal lah. So dalam bisnes ni dia tidak ada istilah gagal. Selagi you berusaha, selagi you buat, InsyaAllah rezeki tu ada, kan. Okay, so macam saya kadang-kadang macam ada setengah orang tu dia promote
Dia promote hari ni tak ada orang beli. Esok dia promote lagi tak ada orang beli. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu tak ada orang beli. Sebulan tak ada orang beli. Selagi dia usaha, selagi tu dia belum gagal. Tapi bila dia berhenti je, dia dekat situlah gagal. Alright. So tahun 2015 saya masa tu, kalau you all ingat lah, masa tu apa, GST diperkenalkan. So GST ni sebenarnya dia bagus. Sebab apa, semua company kena bagi GST 6%, and then government dia akan gunakan duit tu untuk bagi BRIM lah semua kan. Itu bagus. Tetapi rupa-rupanya bila GST diperkenalkan, dia ada kos tersembunyi yang business owner kena tanggung. Okay, contohnya sebelum GST, saya macam business saya very simple lah. Tak payah nak sistem canggih-canggih, pakai Excel pun dah okey kan. So tak payahlah nak bayar software yang mahal. Tapi bila GST diperkenalkan, and then benda tu memang kena pakai software. Dan sebabkan saya ni ada banyak cawangan, saya ada banyak lisensi, so semakin banyak saya punya cawangan tu, semakin tinggi kos untuk saya bayar software tu. Software tu kena bayar. So setahun saya kena bayar dalam 12,000 lah kos untuk guna software tu. So company yang buat software tu memang buat duit lah kan. Okay, tu tapi tak apalah, kita bayar je. Sebab apa, kalau kita tak guna software tu lagi bila buat salah je kena penalty. Penalty tu lagi mahal daripada bayar GST kan. So tak apa, bayar je. And then bila kita dah ambil software ni, rupa-rupanya kena ada orang manage software tu. So dia bukannya automatic tu semua, kena ada orang manage. So sebelum GST, yang uruskan bahagian account ni saya punya isteri lah. So business tu very simple, sangat mudah. Tapi bila GST ni, dia jadi banyak kerja. Sebab apa, customer bayar, nak kena bising lah. Security ni jangan saya. Alright, saya pindah sekejap. Bising. Alright. Sekejap. Bang, kat mana ni? Saya dekat area rumah saya je. Nak longgarkan sikit lagi. Alright. Okay, so sorry bising sikit ya. Okay, so sebelum GST, yang uruskan bahagian akaun tu saya punya isteri lah. So dia seorang-seorang je. Tapi bila GST tu, kerja tu banyak lah. Macam customer bayar kan, lepas tu duit tu kena masuk dalam akaun, kita kena buat tax invoice, lepas tu kita kena check lah segala payment semua. Lepas tu macam duit tu kebanyakannya bukan duit company saya, duit macam saya ada lisensi kan. So lisensi pun dia orang pun kena submit macam claim lah. Lepas tu kita kena check claim dia, and then kena release lah payment. Kalau dulu senang. Lama panas lah sini. Kalau macam sebelum tu senang kan. Jangan saya cari pot yang teduh sikit. Okay, so and then macam saya pun ambil pekerja. So saya ingat seorang cukup, rupanya tak cukup. So ambil lagi sampai saya ada 4 orang pekerja untuk uruskan akaun saja. Saya balik area sana sebab sini ada construction bising. So saya ada 4 orang pekerja untuk uruskan bahagian akaun je. And then untuk bayar gaji pekerja ni, saya spend dalam RM6,000 sebulan. Sebulan. So you bayangkan, 6,000 kali dengan 12 bulan dah jadi 72,000 lah setahun saya kena spend untuk hire orang untuk manage bahagian account je. Kalau dulu seorang pun dah okey kan, sebab apa, business tu very simple. Tapi bila GST tu dia jadi complicated lah. Sebab apa, banyak documentation.
Macam customer pula bayar macam-macam. Ada yang bayar cash, ada yang bayar transfer online, ada yang bayar pakai kad kredit, ada yang pakai cek pun semua. So memang banyak kerja kan, banyak kerja. And then macam payment pula ada apa, transaction fee lah semua. Memang saya punya team kena check satu-satu. Sebab apa nak kira, takut salah kira nanti kita declare salah, kena denda lagi kan. So memang kerja tu banyak gila. And then so dekat situ kos saya dah bertambah lah setahun dalam 80,000 lebih kan. Itu satu hal lah. Tapi tak apa, kita bayar je. Sebab apa, memang tak boleh nak elak. And then yang ketiga yang memang sedih lah. Bila GST diperkenalkan, saya punya lisensi ni, diorang ni macam dia jadi banyak kerja diorang. Sebab apa, sebelum ni kalau orang nak sewa kereta dengan diorang, so macam customer bayar direct kat diorang, and then diorang kira lah berapa sale diorang sebulan, and then dia just bagi kat saya dalam 2.5%. Very simple. So duit diorang dapat cepat. Tapi bila GST tu, so duit tu kena masuk dalam account company dulu. Kita kena buat tax invoice, lepas tu dia orang kena submit claim, lepas tu dia kena tunggulah beberapa hari baru dah dia dapat payment. So dekat situ macam dia orang jadi banyak kerja. And then dia orang pun tak boleh tahan lah. Sebab apa, kereta sewa ni kalau boleh dia orang nak duit cepat. Sebab kadang-kadang dia orang ni bukan kereta dia orang ambil kereta orang. So bila payment tu dia jadi lambat, so lama-lama saya punya lisensi seorang keluar kan. Sebab apa, buat apa dia duduk bawah company saya, susah kan, baik dia buat sendiri je. So dekat situ saya punya lisensi seorang keluar. So saya punya business tu kira macam jatuh kan. Okay. Lepas tu tak apalah, saya pun pulun lah. Kita nak make sure the company survive kan. Pulun lah, kita usaha juga. And then 2018 ini memang sedih lah. 2018 macam kita setiap tahun kena declare lah kita punya profit and loss. And then entah macam mana LSDN dia tak puas hati saya punya income kan. Income saya tahun 2018 dia macam nak check. Dia check. Lepas tu dia kata saya sebenarnya 2015 tu saya declare saya punya profit tak banyak lah. Sebab apa, dah banyak benda kita nak kena bayar kan. So saya cakap kita punya profit dalam 50,000. And then saya expect cukai tu tak adalah banyak mana kan. Tapi LSDN dia tak puas hati. Dia check. Dia kata ni kita nak charge you cukai dengan penalti 230,000 kan. Oi, cakap banyak kan, banyak gila macam ni kan. Sebab apa, saya dah bayar tu bayar ni apa semua kan. And then saya pun cuba buat rayuan. Saya ingat buat rayuan boleh kurang. Kali penalti tu daripada 230,000 naik jadi 270,000. Gila betul kan. So memang nak makan duit. So lepas kena penalti tu dinaikkan, macam LSDN memang tak boleh bincang. Kalau saya merayu lagi, silap-silap mungkin naik lagi kan. So dia bagi option lah untuk saya bayar langsam ataupun bayar ansur. So dekat situ dia macam saya dapat boleh bayar ansur lah 36 bulan. Sebulan saya kena bayar dalam 7,000 lebih. 7,000 lebih. Aduh, kata saya masa tu nak ambil gaji 5,000 sebulan pun dah susah kan. Ini tiba-tiba kena bayar dekat LSDN 7,000 lebih setiap bulan. Gila betul kan. Lepas tu tu satu hal lah. And then bila saya macam sebelum 2015 tu, saya yang bekerja dengan saya family saya je. Saya, isteri saya, adik ipar saya kan. So tak perlulah pekerja. And then kita orang macam saya bayar basic. Lepas tu diorang ni pun ada kereta bawah dalam company saya. So saya macam anggap diorang ni macam business partner kan. Tapi bila GST tu saya dah start kena ambil orang yang jaga account apa semua. So diorang ni memang tak ada kereta. So kena bayar gaji lah. Kena bayar KWSP kan. So bila seorang dah kita bayar, semua pun kena bayar kan. So masa tu kita cash flow pun dah tercekik. Kita bayar KWSP, cuma kadang-kadang lewat semua. Sebab kita nak atur kita punya cash flow kan. So masa tu tuan-tuan, saya boleh katakan setiap hari LSD staff KWSP call saya, WhatsApp saya, tanya mana payment, mana duit. Ui, aku pening kepala babe.
Pening kepala fikir macam mana nak bayar KWSP. Saya cakap dekat pegawai KWSP tu, cakap, tuan, saya ni bukannya tak nak bayar tuan, saya ni meniaga, bisnes sekarang ni struggle, so saya bayar lewat. So macam staff KWSP ni pun cakap, tak boleh ni, tak boleh. Kalau you lewat bayar ni salah ni, kita akan kenakan penalti kat you. Kalau you tak bayar juga, kita akan keluar surat mahkamah, kita akan panggil ke mahkamah kan. So dia cakap, tak apa, you kalau you tak boleh bayar gaji pekerja, you tak payah bayar gaji pekerja, tapi you kena bayar kat kita tiap-tiap bulan. Macam tu kan. Kita bengong betul kan. So dia macam KWSP ni, biar kita punya pekerja tu mati ke buluh, tak ada gaji, janji kita bayar kat dia kan. Kata, memang saya stres gila lah. Ada lagi kan yang mendengar saya punya cerita ni? Tapi saya tak salahkan siapa-siapa lah. Itu yang berlaku. Itu bila you jadi business owner, bila you jadi business itu, itulah cabaran dia. And then the moment you nak follow peraturan, the moment you nak cuba follow peraturan yang kerajaan tetapkan, masa tu lah dia datang, dia cekik you, dia tekan you, dia macam rompak you kau-kau lah. Kalau you, macam sebelum tu saya berniaga senyap-senyap je, relax je, memang buat duit kan. Tapi bila kita nak follow, kena ada lesen tu, kena ada lesen ni, kena follow kan. Bila dia tahu je, memang dia datang tu, mana dia nak cekau, dia cekau. Ini kali ketiga bang saya. So mungkin ada yang belum dengar lagi. So dekat sini saya, macam mana nak cakap? Kalau boleh lah, macam saya sekarang ni, bila saya dah kena macam tu, apa yang saya belajar adalah, first kali kita berniaga, kita buat duit kau-kau, buat senyap-senyap. Lepas tu bila kita dah ada kemampuan, you ambil pekerja yang ada pengalaman untuk manage you punya business. Macam saya dulu, kesilapan saya buat bisnes, lepas tu saya ambil orang yang tidak ada pengalaman. Yelah, kita nak jimat kan, nak jimat apa semua. So bila kita ambil orang yang tidak ada pengalaman ni, dia orang ni start buat kesilapan. So kesilapan ni kita yang kena tanggung. So saya punya pengajaran dekat sini lah. Macam sekarang ni saya target lah, saya jual SKV, saya buat duit kau-kaunya, senyap-senyap. Senyap-senyap tu tak boleh nak senyap-senyap. Sebab apa? Macam kalau saya tak cerita pasal saya punya income pun tak guna juga. Sebab apa? SKV setiap bulan bayar komisen kat saya. So SKV pun dia declare dekat LSDN. So memang LSDN tahu saya punya income berapa kan. So memang saya kena bayar lah cukai tu. So alang-alang dia orang dah tahu, alang-alang saya dah kena bayar, baik saya cerita je kan, tak payah nak sorok. Alright. Kan. So dekat sini dah saya fikir-fikir kan, bila saya dah terkena macam tu, tak apalah, saya jatuh, and then saya join balik SKV, saya buat duit. Sebab apa? Saya nampak saya punya leader, Kak Nini lah. Kak Nini, saya nak jadi macam dia. You nak tahu tak dia punya sale tahun lepas berapa? Ada tak nak tahu sale Kak Nini tahun lepas? Ni. Ini Kak Nini lah. Kak Nini ni tua setahun je pada saya. Dia sebenarnya senior saya. Tahun lepas dia punya sale 43 juta tuan-tuan. Dan dia punya sale tertinggi dia 9 juta sebulan. Saya tanya dia, Kak Nini berapa komisen Kak Nini kan? Dia kata 260,000 tuan-tuan. Komisen dia sebulan 260,000. Okay. So saya target lah, saya boleh capai level dia ni. Let's say lah, sebab apa saya sekarang ni, ejen bawah saya lebih ramai daripada Kak Nini. Kak Nini ni, ejen dia tak ramai. Ejen dia dalam tak sampai 200 orang. Tapi dia dah lama dalam SKV. So ejen dia tu pun mostly power lah. Macam saya baru join, ejen bawah saya ada 600 lebih. Tapi ejen bawah saya ni banyak yang baru-baru lagi. So diorang ni ambil masa sikit. So saya target tahun ni lah saya boleh touch 10 juta lah, sama macam Kak Nini. Sebab apa? Kak Nini ejen dia 200 orang je, tapi dia punya sale paling tinggi 9 juta. Macam saya, ejen bawah saya 600 orang, sale saya paling tinggi 800,000. Tapi bila ejen bawah saya ni bergerak je, saya punya sale pun akan bergerak.
So let's say lah saya boleh dapat sama macam kat ni kan, every month boleh dapat 10 juta kan, 10 juta. And then let's say lah saya punya profit tu dalam 250,000 sebulan kan. So masa tu ada banyak duit. And then apa yang akan saya buat adalah saya akan ambil lah pekerja yang betul-betul experience, yang betul-betul ada pengalaman. So saya minta dia manage company saya. Dari segi account, dari segi human resource, dari segi segala benda-benda ni dia follow, supaya tak adalah silap. Banyak orang business owner dekat luar sana, dia berniaga, lepas tu dia nak cuba follow segala, lepas tu dia pergi ambil orang yang salah, lepas tu orang itu pun tak ada pengalaman, buat silap. Yang kena tanggungnya pekerja ni, dia boleh belah macam tu je. Yang kena tanggungnya business owner, kita yang nanya. Alright, tu saya punya strategi lah. Alright, so you all pun bila kalau you join, you buat duit kau, you buat duit senyap. Lepas tu you ada macam let's say lah, you boleh sampai level sebulan sejuta kan. You punya commission pun dah 50,000 sebulan. You ambil pekerja yang betul-betul pengalaman. You bayarlah gaji mahal. And then pekerja ni biar dia yang tolong manage. Kalau dari segi accounting tu dia boleh buat betul-betul kan. Lepas tu kalau you nak ambil pekerja, you ada human resource yang boleh buat benda tu, yang boleh ambil pekerja yang bagus. So the team tu yang boleh manage you punya business. Macam orang kaya, kalau you tengok orang kaya, dia orang ni ada modal. So bila dia buat business tu, dia akan ambil orang yang berpengalaman, yang memang yang dah 5 tahun, 10 tahun dalam bekerja. So bila dia ambil orang pengalaman tu, orang ni dia akan manage the company. And then company dia tu tak adalah masalah sangat. Yang masalah ni itulah, kita pergi ambil orang yang tak ada pengalaman. So banyak kesilapan berlaku. Alright. So masa tahun 2015 lah, dengan GST-nya, dengan KWSP-nya, dengan saya punya lisensi seorang keluar, lepas tu dengan LSDN-nya, memang business tu still buat duit, tapi duit saya tu habis bayar ni lah, bayar dia orang ni je. Macam tu lah saya cakap. Macam dulu saya pernah baca buku lah. Ada seorang penulis ni cakap, dalam dunia ni ada 2 jenis perompak lah. Satu perompak yang perompak tak ada lesen. Ini dia rompak ikut dan dia. Tapi ada satu lagi ni perompak berlesen. Yang ni perompak berlesen ni dia rompak kita memang tak boleh kata apa. Dia rompak kita depan mata, memang kita tak boleh kata apa. Tu, so dia kata berhati-hati. Berhati-hati dengan dua-dua perompak ni. Perompak yang berlesen ni memang power gila lah. Kalau you tak ada ilmu, memang you kena lah. That's why orang kaya, dia dah tahu benda ni kan. Mungkin dia dah pernah kena. So sebelum dia kena tu, dia make sure dia ada team yang very good punya team. Dan team ni akan manage, supaya dia tidak kena rompak lah dengan perompak berlesen ni. Saya tak salahkan orang yang bekerja dengan agensi-agensi. Dia orang ni hanya menjalankan tugas, tetapi design sistem tu memang didesign macam tu, kan. Alright, so 2015, 16, 17, 18, 19 saya cuba bertahan. Boleh bayar tapi a bit struggle. Bila masuk tahun 2020 dengan COVID-nya, dengan PKP-nya, langsung saya punya business tu tahun 2019 saya boleh buat sale 5.9 juta. Walaupun struggle macam tu, bayar ni, still boleh buat sale 5.9 juta. Masuk tahun 2020, maknanya kalau 5.9 juta bahagi dengan 12, sebulan dalam 400,000, 450,000 saya punya income lah kan, sale. Bila COVID PKP je, saya punya income tu zero langsung. Sebab apa? Saya banyak bergantung, 80% income saya bergantung pada pelancong. Saya dah main pelancong dah masa tu. Saya market ni tak besar sangat lah. Sebab apa? Market punya domestik punya market ni dah banyak, kira macam banyak persaingan lah. Cuma pelancong ni saya menang kat situ. Kan sebab apa saya ada banyak cawangan apa semua, saya menang dekat pelancong. So saya fokus pelancong. So bila PKP je pelancong tak boleh masuk, memang saya punya bisnes tu memang jahanam lah. Alright, lepas tu langsung tak ada income. And then saya punya pekerja pun
Seorang-seorang lah berhenti kerja. Dia orang pun suka rela berhenti kerja. Sebab apa, kalau dia orang kerja pun no point juga. Sebab apa, memang company dah tak ada income. Macam mana nak bayar gaji kan. Seorang-seorang berhenti kerja. Tinggal lah beberapa orang, tak silap saya tinggal 3 orang kot. Tinggal 2 orang je. Daripada 10 orang tinggal 2 orang. Alright. So daripada 2 orang ni, saya pun gunakan dia orang ni untuk jual produk. Lepas tu mula-mula tu nampak ada potensi, ada nampak untung. And then saya start ambil staff lagi lah. Total staff yang saya ambil ada 6 orang. So saya jual produk makanan masa tu, macam-macam, rendang lah, kambing lah, popcorn lah, apa segala benda yang saya boleh jual, saya jual. Nampak macam buat duit, tapi bila dikira-kira sebenarnya tak untung pun. Sebab apa, saya kena pegang barang, saya kena packing barang, saya kena post barang. Lepas tu semua kerja tu saya kena ada orang lah bantu kan. And then nampak margin tu besar tu. Ada macam supplier bagi saya 40%, 50%, 60%. Tapi kalau ditolak-tolak dengan segala sewa office, bil api, bil air, gaji pekerja, segala mak nenek, last tak nampak untung pun kan. Tak nampak untung. Siapa kat sini yang berniaga? Yang berniaga dan masih menggunakan sistem lama, sistem stocking agent. So, kalau sale you tu banyak, okay, you boleh cover. Tapi kalau you baru nak start pun semua, memang you jadi macam saya lah. Macam saya, dalam masa daripada bulan April sampai bulan Februari lah, tak sampai setahun lah. So total sale dalam 500,000. Kalau bahagi dengan 12 bulan, dalam 40,000 lah. Saya kira saya punya profit dalam 20% je. So 40,000 kali dengan 20%, maknanya sebulan 8,000 saya punya profit. Tapi saya bayar gaji pekerja untuk 6 orang tu 10,000. So every month saya negatif. Belum lagi kira saya punya komitmen segala kan. So duit saving saya tu lama-lama makin habis. Sebab apa? Duk top up. Sebab apa? Business tu tak make money. And then bila duit saving pun habis, saya punya hutang-hutang pun saya dah tak boleh nak bayar. And then saya start kena saman lah. Saya kena saman pun semua. Dah tak ada income lah. Income dah tak ada. Lepas tu business jual produk pun tak untung. Saving pun makin habis apa semua. Lepas tu memang jatuh terduduk. And then masa tahun baru tu, last saya bayar gaji dekat pekerja saya bulan Disember. Lepas tu dapat gaji je, staff saya panggil saya, cakap semua nak berhenti kan. Masuk tahun baru 2021, saya dalam keadaan kira macam hancur berkecai lah. Bisnes kereta sewa tak ada income, jual produk tak untung, pekerja berhenti kerja, duit saving pun dah tinggal sikit, hutang tak boleh bayar kan. So itulah keadaan saya bila tahun 2021. Dan saya pun fikir apa benda aku nak buat. So saya kena ada income lah kan. Sebab apa, saya ada isteri, saya ada anak, nak kena sara dia orang. Lepas tu saya kena bayar segala komitmen apa semua. So saya mencari apa benda bisnes yang saya boleh buat yang boleh make sure saya survive. Duit saving dah tinggal sikit dah kan. Lepas tu saya fikir, kalau saya nak start bisnes, saya nak cari bisnes yang modal dia kecil kan. Lepas tu tak perlu pegang stok, tak payah nak packing barang, tak payah nak post barang. Lepas tu kalau boleh training tu HQ bagi, lepas tu bahan-bahan marketing HQ bagi. So saya mencari bisnes yang macam tu. And then kalau nak jumpa bisnes yang macam tu sangat susah. Macam SKV, semua benda tu ada. Macam SKV, modal dia rendah kan. Nak jadi ejen, modal dia RM65, RM40 je. Kalau Semenanjung, kalau Sarawak RM66, RM40. Kalau Sabah RM71, RM30. Kalau Singapura RM81. So modal dia rendah. Lepas tu macam kita pula tak payah nak pegang stok. Apa semua. Macam kita just guna produk, kita promote. And then kalau ada orang nak beli, kita submit order melalui sistem, HQ yang akan hantar. So bila tak payah pegang stok, so kita cost tu tak ada lah, kan. Kos operasi tu tak ada. Lepas tu macam SKV pula, dia training tu memang super lah. So bila saya join je, memang training tu sepanjang masa. Setiap minggu ada training. So macam kalau saya ada ejen,
Ejen saya masuk, saya tak perlu fikir pasal training. Sebab apa? SKV yang bagi. Cuma saya support sikit-sikit je lah kan. Okay, lepas tu macam SKV pula, bahan-bahan marketing tu banyak gila. You tengok dia punya poster-poster boleh muntah, terlalu banyak kan. Alright, so kira macam sangat susah lah you nak jumpa satu bisnes yang komplit macam ni. Dekat luar sana banyak yang nak jadi ejen apa semua, tapi kena keluar modal. Lepas tu training tak bagi, bahan marketing tak ada, sistem tak ada kan. So bila you join bisnes-bisnes macam ni, you struggle. Contoh macam saya ada seorang ejen, dia ni sama juga, sebelum PKP dia ni jurugambar tau, jurugambar. So dia banyak pergi wedding, kalau ada event apa semua, dia ambil job lah, ambil gambar kan. Tetapi bila PKP je, bisnes fotografer ni memang siapa nak buat kenduri kan. Siapa nak buat kenduri, siapa nak buat event, memang tak boleh. So bisnes fotografi ni memang jatuh gila. So apa yang dia buat adalah dia jadi stokis, dia jadi pengedar kepada satu produk makanan ni. Dia jual kek lah kan. Dia jual kek. So dia punya jualan tu, dia kata pernah paling tinggi 80,000. 80,000 sebab apa? Dia kata dia ada 700 ejen. Masa dia start tu dia ada lebih kurang 700 ejen. Ramai ejen dia. Tapi dia cerita lah, macam supplier tu banyak benda tak bagi kan? Macam training tak bagi, lepas tu bahan marketing tak bagi, sistem tak ada kan. Lepas tu macam dia pula ambil stok tu banyak-banyak. Lepas tu macam poster dia kena buat, video testimonial dia kena buat, lepas tu training ejen-ejen yang dia rekrut dia yang kena buat. Lama-lama walaupun sale dia tu pernah capai 80,000, tapi lah dia exhausted. Dia penat gila. Lepas tu belum cerita lagi stok-stok yang dia beli tu rosak apa semua kan. Macam saya jual produk makanan sama ke, ada produk yang rosak lah, ada yang supplier hantar dalam kotak tu tak cukup lah, macam-macam kan. So dekat situ lalas dia kira-kira dia berniaga tu penat je berniaga. So dekat sini siapa yang berniaga macam tu? You berniaga produk orang, supplier tak bagi training, tak bagi sistem, tak bagi bahan marketing, semua benda tak ada. So you kena buat semua benda. So bila you kena buat semua benda, last tak nampak duit lah. Itu kan. So siapa kat sini? So lalas dia pun sampai dia macam dia jual kek kan. Memang kek tu dia kata satu pack tu dalam 250 gram. And then dia order daripada supplier kadang-kadang sampai 200 pack, sampai 400 pack kan. So dia nak kena angkat. Lepas tu dia pula duduk. Dia duduk bukannya ground floor tau, dia duduk tingkat 1. Dia sewa office. So daripada bawah nak angkat kan, sampai dia kata macam sakit pinggang kan. So dia hampir-hampir slip disc. Tapi dia takut nak pergi check. Takut kalau kena slip disc kan, kena buat operation lah apa semua kan. Alright, so memang business struggle. And then lala dia nampak saya join SKV, and then dia nampak macam SKV ni macam training banyak, bahan marketing disediakan, and then produk pun margin tinggi, tak payah nak pegang stok, dia join. So dia baru je join, dan doakan insyaAllah lah dia boleh buat profit lah dalam 20,000. So dekat luar sana saya tahu ramai orang yang jadi ejen produk, tapi sebenarnya dia struggle dan tak nampak duit. So macam you join SKV ni memang macam saya lah. Tahun lepas total saya 3.5 juta. Walaupun saya punya profit tu 250,000, tapi itu net profit tau. Net profit. Saya buat benda ni 2 orang je. Saya buat dengan isi saya je 2 orang. Tak payah nak fikir pasal staff, tak payah nak fikir pasal nak ada office kan. Buat kat rumah je. Alright. So benda ni memang boleh. Dan saya mencarilah sesiapa yang nak tambah pendapatan, yang nak ubah kehidupan dia, yang nak settlekan hutang, yang nak buat bisnes yang lebih mudah. Macam produk SKV ni, produk dia memang demand tinggi. Sebab apa? Kalau nak cerita pasal kerja mana, berlambat-lambat orang kerja mana kan. So saya mencari sesiapa yang nak join team saya untuk tambah pendapatan. Kalau you join SKV, satu, sihat you dapat, duit pun you dapat kan? And then you boleh bantu orang lain lagi. So saya mencari sesiapa yang nak join team saya. Kalau you berminat, you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, nanti saya bagi detail macam mana nak daftar jadi ejen. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Thank you very much.
Apa-apa boleh WhatsApp saya. Bye bye.